بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, kita sama-sama memulakannya dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah, ahli takmir jawatan kuasa takmir masjid MUAS. Saya tersasul kadang-kadang sebut SUAS MUAS, insya-Allah. Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, dan semua ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama-sama lagi duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita daripada kelompok-kelompok orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berada di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatazakaruna fima bainahum, mengingatkan, mempelajari apa yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat akan mengucapkan istighfar, binatang-binatang yang ada di langit, yang ada di laut, semua akan mengucapkan istighfar kepada orang-orang yang berada di dalam majlis ini, insya-Allah. Dan juga tidak lupalah kepada yang berada di dalam line kita pada malam ini. Alhamdulillah, biasanya adalah dalam ratusan juga, insya-Allah. Alhamdulillah dalam sesi kita ni. Dan alhamdulillah kita dapat makmurkan masjid kita pada malam ni. Pada malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama masuk kepada satu surah baru selepas daripada surah Al-Alaq yang kita telah baca pada minggu lepas sebanyak 4 kali saya rasa. Malam ni tak tahu berapa kali lagi ni. Surah baru insya-Allah, surah At-Tin malam ni. Surah ni jadi kita baca terbalik Kalau ikutnya sepatutnya daripada An-Naba kemudian kita turun, tapi kita ambil daripada belakang. Jadi kita ambil daripada An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas dan seterusnya. Malam ni kita baca At-Tin. Jadi surah ini dinamakan sebagai surah At-Tin. Tin tu buah tin lah. Surah ini Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan sumpah. Jadi orang Arab biasanya akan bersumpah, tetapi sumpah manusia ni, kita orang Islam tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, wabillahi, watallahi, ataupun nama-nama al-asmaul husna, nama-nama Allah yang 99. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersumpah dengan makhluk. Bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, nak menunjukkan bahawa makhluk itu perlu diberi perhatian, ada sebabnya. Jadi ulama-ulama tafsir yang meneliti hadis-hadis Nabi dan juga melihat kepada kata-kata sahabat, pandangan sahabat, menyebutkan bahawa setiap daripada apa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kaitan dengan surah tersebut, dengan surah ini. Jadi sebagai contohnya dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala ayat nombor 1, ayat nombor 2, ayat nombor 3 sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara. Ayat nombor 1 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattin wazzaitun, demi buah tin dan juga demi buah zaitun. Ayat nombor 2, waturi sinin, iaitu dan bukit Sinin. Kita akan tengok nanti apakah yang dimaksudkan semua ni. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Allah Ta'ala bersumpah dengan wahazal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Itu terjemahanlah. Kita akan tengok insya-Allah dalam bila kita baca terjemahan ni, dia akan membuat, biasanya dalam terjemahan dia akan ambil satu pendapat daripada pendapat-pendapat tafsir. Sebab dia terjemahan, kalau dia nak tulis banyak-banyak nanti pening orang baca pula. Jadi kita lihat tafsir. Bila lihat tafsir, dia akan menjelaskanlah. Biasanya satu perkataan itu kadang-kadang ada banyak makna, kadang-kadang ataupun memberi banyak makna. Jadi insya-Allah malam ni kita start insya-Allah dengan ayat nombor 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan wattin, demi buah tin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak sumpah dengan buah-buah yang tak adalah negeri Arab. Buah durian, buah rambutan, buah apa lagi. Kalau buah labu ada, insya-Allah buah labu ada. Kalau dalam kisahnya iaitu seperti Nabi Yunus alaihi salam. Dalam Quran sebut dia ni bila ditelan oleh ikan tu, kemudian dicampakkan, dimuntahkan. Betul lah, dimuntahkan oleh ikan tu, ikan paus lah katakan, wallahu alam. Disebut hud dalam Quran tu, ikan besar lah. Jadi dicampakkan balik ke negeri dia semula. Dia nak lari daripada negeri tu, naik kapal, tiba-tiba gelombang besar, tiba-tiba jadi bila cabut undi, naik nama Yunus. Orang pelik, tak puas hati, naik, angkat lagi undi, tengok Yunus lagi, angkat lagi undi, tengok Yunus lagi. Dia kata ni sah lah, ini Yunus punya pasal ni. Campak Yunus dalam laut, telan, ikan pun telan, laut pun reda. Laut apa wallahu alam lah. Itu banyaklah tafsiran pula tu, laut Kaspian ke, laut apa ke. Sebab kalau ikut tempat Nabi Yunus ni tak ada laut. Laut yang paling besar ialah laut Kaspian, wallahu alam. Kita tak pentinglah yang tu. Jadi lepas daripada dia naik tu, dari ke darat semula tu, dia campak ke darat tu, terdampar atas pantai tu, tiba-tiba tumbuhlah satu pokok. Pokok tu, pokok apa yang tumbuh tepi dia tu? Quran cerita dalam Quran bahawa pokok itulah pokok labu. Jadi labu apa pula? Labu orang saya panggil labu Ferengi, labu kuning tu, ataupun labu air, ataupun labu apa? Rupa-rupanya labu ni ada 30 jenis labu pula. Ini mengikut kajian sekarang lah, ahli-ahli pertanian. Jadi labu apa pula? Banyaklah kajian. Tak apalah tu cerita pasal labu. Jadi labu ni popular dari kalangan orang Arab. Tapi durian tak pernah ada zaman tu. Rambutan tak ada, nenas tak ada jugalah. Jadi yang popular sekali ialah buah tin, buah zaitun. Jadi buah tin ini saya rasa ada, tempat kita ada saya sebuah tin ni, boleh tumbuh. Tapi yang paling banyak sekali buah tin ni ialah tumbuh di Syam, negeri Syria. Kalau di Mekah pun kita pergi beli, yang ada yang kering tu, yang diikat dengan tali tu, yang bergantung-gantung panjang tu, itu pun daripada Syria biasanya. Jadi buah tin ni bulat, tapi dia jemur kering. Bila jemur kering, kemudian dia jadi nipis. Jadi kita makan tu dia manis. Manis itu bukan manis gula, itu manis original. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini, ada biji-biji dalam tu, biji-biji kecil-kecil biji ni. Ada biji dia tapi kecil-kecil. Jadi buah tin ini pernah sekali Nabi SAW dia nak cerita kelebihan buah tin ni. Nabi SAW sekali itu dia angkat buah tin kepada para sahabat. Kemudian sahabat pun makan lah. Kemudian Nabi tanya, kamu tahu tak buah apa ni? Buah tin lah. Nabi kata, di dalam syurga nanti inilah buah dia. Iaitu bukan maknanya tin saja ulama kata, tapi maknanya sebab Nabi SAW sebut itu buah tin, buah yang jenis tak ada biji.
Kalau kita makan rambutan budak sekolah, rambutan tak tahulah kan, jaga sekolah ke, cikgu sekolah ke, rambutan ada biji dalam tu, tertelan tu, tak tahulah, saya masa kecil-kecil tu telan je. Lepas tu susah nak buang air. Jadi durian ada biji. Apa buah yang tak ada biji? Buah tak ada biji. Tempat kita mungkin ada nanas ke sebagainya. Tapi bagi negara Arab tu, kalau zaitun ada biji. Gitu. Jadi dua buah popular ni, buah tin. Dan Nabi SAW kata lagi dalam hadis dia tu, hendaklah kamu makanlah buah tin, Nabi kata, kerana dia akan melegakan sakit badan dan juga menghilangkan buasir. Nabi kata dalam hadis tu. Tamat situ hadis tu, cerita tu. Jadi orang-orang ni mengambil, itulah sini tu kelebihan buah tin. Jadi sudah cerita tu situ. Cuma apakah yang dimaksudkan dengan buah tin dalam ayat ni? Adakah cerita tentang buah? Allah Ta'ala nak cerita tentang buah ataupun apa sebenarnya? Kita tengok sebentar lagi, jangan ke mana-mana lah, insyaAllah. Yang keduanya, wazaitun. Zaitun ni satu hal lagi, pokok ni, buah zaitun ni special. Sebab orang Arab, maknanya kalau tak ada buah zaitun, macam susahlah dia. Terutama banyaknya di Palestin, di tepi Baitul Maqdis tu, Masjid Baitul Maqdis, ada satu bukit nama dia Bukit Zaitun. Bahasa Inggeris dipanggil olive lah, Bukit Olive, Bukit Zaitun. Tapi Jabal Zaitun situ, sebab banyak pokok zaitun situ. Sampai sekarang memang kawasan Palestin banyak zaitun. Dan buah zaitun ni dia boleh guna macam-macam. Buah dia boleh makan, dia boleh keluarkan minyak, macam-macam. Dan pohon dia tu tahan lama. Mungkin kita kata piasau-piasau, lama lagi, setengah tu sampai 1000 tahun pokok zaitun ni. Ada lagi tu di negeri Palestin tu, kalau tak ditebang oleh itulah pengacau-pengacau tu, biasa dia suka kacau orang itu tu. Jadi kalau tak ditebang tu biasa akan ada lama, dia akan musim luruh, dia akan hilang semua, dia tak ada daun. Tapi bila musim bunga, dia akan tumbuh balik, dia akan berbuah balik. Tu buah zaitun. InsyaAllah kan, saya biasa pergi beli buah zaitun di itu, di benda ni, di Jerudong tu kan, ada kedai wak tu, itu dia banyak jual zaitun. Masa saya duduk tinggal di Jordan dulu, saya pergi di Jordan, musim sejuk ni salji masa tu, salji tak boleh keluar lah kan? Kita duduk dalam rumah masa tu. Jadi saya tinggal di masjid, jadi bila salji tebal, dia kata tak boleh keluar lah. Kita ni baju tak banyak, baju sejuk. Jadi orang Arab tu dia ajar macam ni, dia kata mesti minum minyak zaitun. Allahu Akbar, minum minyak zaitun. Bukan cicah-cicah, tak, minum terus. Ambil segelas tu, dia minum, dia suruh minum, dia minum, kita pun minum. Rupa-rupanya memang betul, minyak zaitun ni bila dia masuk je dalam badan kita tu, dia jadi panas. Jadi tak relax lah, tak perlu pakai baju macam tu lah. Tu hikmah lah zaitun ni. Dan dia kata zaitun ni banyaklah kelebihan-kelebihan dia, mengurangkan kanser macam-macam lah, wallahualam lah kan. Tu bukan kajian kita lah, kajian kita malam ni lah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini watin wazaitun. Sekarang dua buah, nama buah, dua nama buah Allah Ta'ala bersumpah. Yang kedua, kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan Tur Sinin. Tur Sinin tu ialah Tur Sina. Nama dia Tur Sina, iaitu tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu bukit di Sinai, di tengah-tengah Sinai tu, bukit tu tinggi lebih kurang 4000. Saya pernah naik atas tu, orang ajak naik, saya naik kan. Jadi naik atas bukit tu ada satu gereja besar, gereja orang Kristian. Tempat padri-padri dia, bukan padri dia panggil apa tu, yang duduk bertapa. Dia tak kacau orang, dia duduk situ. Nama dia Saint Caterina. Kalau orang pergi situ mesti lalu tempat tu sebelum naik ke atas. Sampai atas bukit tu Sina tu, puncak dia, tempat dia katakan Nabi Musa berjumpa bermunajat kepada Allah SWT sebagaimana sebut dalam Quran. Tempat tu nama dia Tur Sina. Tempat tu ada tiga apa? Satu gereja, satu masjid, satu sinagog Yahudi. Masa saya naik tu semua orang ada, jenis Kristian pun ada, Yahudi pun ada. Jadi
semua pakat semayang lah situ. Surau pun ada juga, masjid kita lah, kita pun semayang situ. Tu cerita Tur Sinai. Tur Sinai tu maknanya ialah tempat tu istimewa. Sebab panjanglah cerita, insya-Allah kalau sampai masa kita akan baca tentang kisah Bani Israel. Tu bila wallahu a'lam. Ni baru surah At-Tin baru ni. Tur Sinai. Jadi kehebatan dia sini, Tur Sinai ni tidak popular di kalangan orang Arab. Orang Arab tak tahu sangat Tur Sinai. Orang Arab tahu kaum Samud, seperti apa ni, Madain Soleh, tu dia tahu. Sebab apa? Orang Arab dia akan lalu, orang Quraisy dia akan lalu, nak pergi ke Syam dia mesti lalu ke Madain Soleh. Madain Soleh tu tempat bukit-bukit warna merah, kemudian dia tebuk-tebuk bukit tu, dia buat rumah dalam tu. Sampai sekarang tempat tu lebih kurang 250 km ke utara daripada Madinah, tempat tu sekarang ni ada. Dia bukan Jordan, dia lebih kurang macam Jordan. Jordan tu kaum Nabatian, iaitu tu apa ni din ni, boleh tengok insya-Allah. Saya pun tengok, saya tak pernah pergi, tengok Google sahaja. Jadi insya-Allah boleh tengok Google, gigi zoom sampai kau nampak bukit merah tu. Tempat tu Nabi pernah lalu. Yang kita pernah cerita sebelum daripada ni, Nabi pernah lalu kawasan tu, sahabat-sahabat berhenti situ, ambil air situ, nak masak situ, tiba-tiba Nabi kata, "No, kita berangkat sekarang." Sahabat pun pelik, kenapa? Tempat ni laknat, jangan ambil air daripada sini. Tapi sekarang ni tempat pergi melawat, buat selfie lah, itu biasalah orang. Tu Nabi kata, kalau kamu lalu tempat ni, kamu datang ke tempat ni, kamu mesti menangis. Kalau tak menangis, kamu mesti buat-buat menangis juga. Sebab apa? Tempat ni tempat kaum yang dilaknat. Kena ingat yang dulu kaum soleh yang bunuh unta tu, lalu tu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua sekali. Orang Arab tahu yang tu. Orang Arab tahu kaum Lut. Orang Arab tahu kaum Ad. Tapi Tur Sinai dia tak tahu. Yang tahu Tur Sinai ni ialah orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni dia suka sangat Nabi Musa, Nabi dia kata konon-kononnya, lepas tu dia pun puja Nabi Musa, dan tempat ni dia tahu. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan perkara ni kepada orang Quraisy. Inilah yang jadi pelik. Sebab orang-orang Arab Quraisy tahu Nabi Muhammad ni, dia tak pernah keluar daripada Mekah ni, kecuali mesti bersama dengan orang. Dan dia tak pernah pergi ke Sinai. Macam mana dia tahu tempat Sinai ni? Jadi bila disebut tu, itu nak menunjukkan, ulama tafsir kata, merupakan satu mukjizat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tahu tempat-tempat ni. Sebagaimanalah yang Allah Taala sebut dalam Quran, bahawa dia kata wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Taala turunkan kitab kepada kamu, Allah Taala ajar kepada Muhammad ni apa yang dulu kamu tak tahu. Orang Arab pun tak tahu. Tu nombor 2. Nombor 3, Allah Ta'ala bersumpah dengan wahazal baladil amin. Haza ini al-balad, negeri, al-amin makna 2 makna. Al-amin tu ada 2 makna. Dalam terjemahan dia kata al-amin tu maknanya ialah aman, tapi dia boleh pergi 2 makna. Yang pertama aman, kerana negeri Mekah ni telah, kawasan Mekah tu telah didoakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada aminan. Masa dia mula-mula lagi tu, masa mula-mula dia letakkan Hajar dengan Ismail, dia tinggal situ, kemudian dia pergi jauh sikit atas bukit sikit, dia tengok Mekah situ tempat tinggal anak dia tu dengan isteri dia, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini, padahal tak ada negeri lagi pada masa tu, mana ada orang lagi, air pun tak ada lagi, tak ada apa, tapi dia dah berdoa dah, jadikanlah negeri ini, tempat ni sebagai tempat yang aman. Jadi tu maknanya ialah di Mekah ni adalah satu tempat yang aman, sehingga orang Arab selepas daripada, makna sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah ni, masuk kawasan Mekah, mereka tak akan berani nak bunuh orang, nak buat aniaya orang, nak zalim orang. Satu benda yang pelik kalau orang datang menganiaya orang dalam tu, nak aniaya orang, dia tunggu di luar Mekah. Maknanya kalau sekarang ni sempadan tanah haram lah, gitu. Dia tunggu situ, di Tanim ke, tak kira lah dia Ja'ranah ke, dia tunggu situ, bila keluar je. Jadi kalau orang tu takut, dia duduk dalam tu, tak keluar. Jadi itulah sebab tu nama dia kata wahazal baladil amin. Tu nombor 1.
Nombor dua, setengah ulama kata al-amin di sini maksudnya ialah yang diamanahkan. Itu maksud dia, iaitu yang diamanahkan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan negeri ni negeri yang mendapat amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri amanah kepada orang yang tinggal di situ supaya jaga amanah Allah. Amanah apa? Amanah iman. Amanah maknanya percaya kepada Allah. Tiba-tiba orang Arab bukan nak jaga amanah, merosakkan amanah. Orang bawa amanah balik, Nabi Muhammad SAW dia halau, dia kutuk, dia marah, dia azab, dia macam-macam sekali. Itu maknanya, jadi Allah Ta'ala sebut, ingatkan balik bahawa negeri ni adalah negeri yang sepatutnya diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang Quraisy tu, kena jaga, bukan kotorkan dengan berhala-berhala kamu ni. Jadi itulah 3 sumpah empat sumpah. Yang pertama sekali tin waz zaitun, kemudian tur sinin, kemudian yang ketiga ialah hazal bal amin. Jadi bila ulama-ulama tafsir buat ni, kenapa disebut nama buah? Adakah yang dia nak tu maksud dia ialah buah? Allah Ta'ala nak cerita pasal buah? Setengah ulama kata bukan, Allah Ta'ala nak cerita tentang buah, tapi nak cerita tentang tempat di mana banyaknya buah ni, iaitu di Syria dan juga di Palestin. Campur dua tu, orang dulu panggil Syam. Jadi Syam tu negeri Syam. Maksud negeri Syam tu bukan Syria dulu. Syam tu artinya ialah Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Dulunya dia satu negara je, nama dia Syam. Jadi bila sebut Nabi pergi ke Syam, maknanya pergi ke Baitul Maqdis dulu, tempat pasar tu, bukan ke Syria. Tapi dia ni baru dipecahkan ni. Dia sebenarnya baru je, dalam lebih kurang 100 tahun lepas baru dipecahkan menjadi 4 negeri. 4 negeri itu ada sejarah dia lah. Sejarah dia ada satu perjanjian di antara orang Perancis dengan orang British. Nama dia perjanjian Sykes-Picot. Nama dia Sykes-Picot tu perjanjian yang orang Arab tak tahu. Orang Arab tak tahu. Dia ada cerita benda ni ada movie siap ni. Ada movie siap. Kalau nak tengok movie pun boleh. Saya pun boleh tengok movie juga. Bukan movie, tengok ni lah, tengok. Sebab ada satu cerita tu, nama dia Lawrence of Arabia. Cerita dia tu, cerita yang mana itulah orang putih, orang British masa tu, dia pecahkan Syam tu kepada 4 negara. Sebab pada masa tu dia kata ada 4 orang anak raja Faisal, bukan Faisal Malik Faisal, bukan Faisal dulu. Jadi dia ada 4 anak raja. Jadi bila dia ambil negeri itu, asalnya adalah di bawah pemerintahan kerajaan Uthmaniyah, Turki. Islam lah masa tu. Tak ada Arab Saudi, tak ada Kuwait, tak ada Emirat, tak ada, semua tu tak ada. Yang ada dulu ialah nama dia Jazirah Arabiyah. Jadi pada masa tu di bawah kerajaan Turki. Tiba-tiba datanglah orang putih, orang Inggeris dengan orang Perancis, kemudian dia pun serang kawasan tu semua, dirampas kawasan tu, kemudian diberikan kepada 4 orang anak raja. Anak raja tu, jadi seorang dia beri. Jadi tiba-tiba negeri tak cukup. Cerita dia, negeri tu tak cukup, nak pecah macam mana dia kata. Ada 4 orang ni dia kata. Last sekali dia pecah jadi 4. Pandai betul dia. Dia buat perjanjian. Jadi akhirnya dia buat sempadan Jordan. Timbullah Raja Jordan, nama dia Raja Hussein tu dulu. Nama dia Abdullah jadi Hussein bin Abdullah. Raja Hussein dah mati lah. Orang dulu sempat kan. Sekarang anak dia. Lepas tu ada lagi Syria. Lepas tu ada lagi Palestin. Jadi Palestin diberi kepada Yahudi. Tu cerita dia. Jadi habis cerita tu, kata cerita balik sini, negeri tu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tak lama dah. Betul ni? Bulan Rejab dah. Insya-Allah kan. Isra Mi'raj. Masa Nabi Isra Mi'raj, Nabi sembahyang di Masjid Baitul Maqdis tak pada masa tu. Yalah, Baitul Maqdis masa tu tak ada lagi. Ikutnya bukan tak ada lagi, dah ada, tapi masjid tu belum lagi. Tapi Nabi tu di dalam cerita kan, dia pergi sembahyang situ, dia mengimamkan para nabi pada masa tu. Jadi tempat Palestin ni ialah tempat di mana paling ramai nabi-nabi dilahirkan. Nabi Isa lahir di Nazareth, di Bethlehem. Nabi Ibrahim meninggal di Hebron, Khalil. Nabi Yaqub
ada di situ juga. Nabi Ishaq ada di situ juga. Semua Bani Israel ni semua di situ nabi-nabi dia. Even Nabi Yusuf pun yang dikatakan memerintah Mesir, bila dia mati dia suruh tanam di tepi ayah dia, iaitu tepi Nabi Yaqub alaihi salam. Wallahu a'lam bissawab lah kan, betul tak betul tak tahu lah. Tapi kalau kita pergi ke Hebron sekarang itu, memang ada kubur tu. Kubur Nabi Ibrahim ada, kubur Nabi Yaqub ada, kubur Nabi Ishaq ada, kubur Nabi Yusuf pun ada. Jadi tempat Palestin ni ialah tempat Nabi-Nabi. Sebab itulah ulama' kata ayat ni bila Allah SWT sebut ni wattin wazaitun, ialah sebenarnya merefer kepada tempat, bukan refer, bukan nak beritahu kepada buah tu. Tu pendapat yang kedua lah kan. Jadi sebab apa dia kata macam tu? Sebab dia nak samakan dengan nombor 2, ayat nombor 2 dan juga ayat nombor 3. Ayat nombor 2 cerita tentang Nabi Musa, ayat nombor 3 cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu lahir di Mekah. Jadi maknanya Palestin, lepas tu Nabi Musa tempat suci juga, iaitu, dan yang ketiga ialah Mekah tempat suci juga. Jadi 3 tempat suci lah yang apa ni, yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah ini. Tu baru sumpah baru, habis sumpah. Seterusnya kita akan tengok sini, selepas daripada tu ayat yang keempat ni. Ayat yang keempat ni barulah dia masuk benda yang disumpahkan. Kalau nak bersumpah, dia mesti ada benda sumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Demi Allah apa? Tak ada apa-apa, demi Allah saja. Mana boleh, mesti ada apa-apa. Demi Allah saya tak buat ke, demi Allah saya buat ke, demi Allah saya pergi ke, demi Allah saya tak pergi ke, mesti ada. Itu nama dia benda yang disumpah. Jadi apa yang disumpah dalam ayat ni? Allah Ta'ala nak beritahu apa? Ayat nombor 4. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Taqwim dengan qaf, taqwim itu bukan takwim. Kalau takwim dia jadi kaf, dia boleh juga bahasa Arab tu, takwim. Takwim, tapi taqwim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi, pada, dalam ahsan yang terbaik. Takwim bentuk. Ini terjemahan lah bentuk kejadian. Macam mana dia kata takwim ni? Takwim ni asalnya daripada perkataan qoma. Qoma ni makna berdiri. Jadi dia kata manusia ni satu-satunya makhluk yang mana kaki 4 tapi berdiri. Gitu. Ni setengah ulama' lah kata ni, dia kata. Sebab itulah nama di sini kata dia ni tegak, dia kata. Sebaik-baik tegak ni. Kalau ambuk dia ada kaki 4 juga, tapi dia berjalan angkuk macam tu, tangan dia panjang, gitu. Jadi tak macam manusia. Tak kira kan Darwin tu, yang Darwin kata gini-gini tu cerita lain, itu Darwin tu. Yang ambuk evolution apa benda tu, tu. Tapi itu tu yang pertamalah dia kata. Yang keduanya, bila dia kata ni huraian ulama yang panjang, dia kata Allah Ta'ala, nombor 1, Allah Ta'ala menciptakan manusia, bukan manusia ni tercipta sendiri. Kemudian manusia ni dia terbaik. Apa yang terbaik itu? Majoriti ulama tafsir kata terbaik kerana apa? Kerana ada dua benda pada manusia ni, iaitu ada material, ada spiritual, ada roh, ada jasad, dia kata. Dan roh dengan jasad ini dia mesti diberi makan. Dia kena ada makanan, dia kena ada baja, dan dia ni boleh berpenyakit, gitu. Gitu. Badan ada penyakit, kena corona ni dia bukan sakit jiwa tau, dia sakit badan. Dia kecil tapi dia sakit badan. Dia serang paru-paru, dia serang hidung, tak tahulah apa benda dia serang lagi kan. Tapi dia serang badan, dia bukan serang hati, bukan serang spiritual. Manusia ni hebat. Dia buat kajian habis. Tak kira lah panggil semua jenis syarikat obat kan, Pfizer lah, macam-macam dengan apa benda lagi, Johnson, Sinovac, macam-macam sekali tu. Tu semua tu adalah obat kajian manusia mengenai tubuh manusia. Sehingga ada sekolah-sekolah perubatan. Nak jadi doktor 5 tahun, lepas tu kena ambil pula jadi SO pula 2 tahun, 7 tahun baru boleh jadi doktor, baru jadi MO. Betul kan macam tu kan. Jadi maknanya semua sekolah perubatan ni cerita pasal apa? Tubuh manusia. Tapi manusia ni ada satu part lagi, iaitu dia ada spiritual.
Spiritual ni boleh sakit tak boleh sakit? Boleh sakit. Ni lebih penting lagi. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diturunkan oleh Allah, bila dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia banyak nak cerita tentang ni spiritual ni. Masalah yang ni Allah Taala serahkan kepada, banyak serah kepada pemikiran manusia. Manusia bolehlah buka sekolah dia, buka sekolah perubatan, berfikir. Awak semua ada ni, ada pemikiran, ada otak, ada fikir sendiri tentang. Tapi yang spiritual ini kita tak tahu. Sebab tu dalam Quran Allah Taala kata wa nufikha fihi mir ruh, ditiupkan pada manusia tu bila Allah Taala cipta daripada ruhnya tu maknanya ruh, bukan ruh tu maknanya ruh Allah kan. Itu jadi Syiah pula, ruhullah tu. Ruh tu maknanya ialah ruh tu milik Allah Taala, yang mana malaikat sendiri pun tak tahu ni apa benda ni. Tu. Jadi sebab tu dalam Quran kata yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka tanya kamu tentang ruh. Ruh tu apa? Katakan ruh tu adalah urusan Tuhan. Urusan Allah tu, urusan Tuhan aku, manusia tak tahu. Jadi manusia nak tahan pun tak boleh, dia nak keluar dia akan mati kalau dia keluar. Jadi ruhnya benda apa? Wallahu alam, kita tahu, cuma kita diajar bahawa dia mesti diberi makan. Makanan ruh apa? Ni kita solat. Makanan ruh apa? Kita berzikir. Makanan ruh apa? Kita baca Quran. Makanan ruh apa? Banyak benda-benda ruh. Benda-benda ni kajian tak boleh. Manusia cuba kaji. Contohlah katanya. Contohnya, ada juga ni yang cuba pelik-pelik ni. Ada seorang tu daripada Austria kan. Kalau orang mengaji barat ni, hebatlah dia tu. Nama dia Sigmund Freud. Freud ni dia bapak lah, dia panggil bapak kepada alam-alam ruh ni. Tapi digunakan oleh orang sekarang ni. Kalau pergi belajar bahagian-bahagian psikologi semua tu, dia akan belajar ni. Sigmund Freud ni dia kira macam, dia kata manusia ni adalah gini-ginilah. Sebenarnya manusia ni balik-balik dia apa? Dia kata masalah seks, dia kata. Teruk dia tu. Tapi dia tu bapak dan dia tu Yahudi. Boleh tengoklah dalam Wikipedia semua ada cerita. Dia adalah daripada keturunan Yahudi yang lahir untuk bawa satu idea nak rosakkan macam mana manusia berfikir, dan orang semua ikut dia. Masalah sekarang ni orang yang bukan Islam lah, ada juga orang Islam yang terpengaruh. Tu maknanya nak fikir pasal spiritual. Manusia tak mungkin dapat fikir pasal spiritual ni. Sebab itulah kita perlukan kepada orang kepada orang yang buat benda tu. Siapa yang buat benda tu? Pihak yang buat benda tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta manusia, Allah cipta roh, dia tahu tentang roh, maka dialah yang mengirimkan kepada kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk cerita. Ni dia makanan dia perlu, dan ni penyakit dia ni, cara ubat dia ni. Jadi kalau tak ada ni mati. Sebab itulah orang mati roh, mati ni semua. Tu roh. Jadi itulah yang dikata oleh ulama ni tafsir bila dia sebut tentang laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, kata. Ahsan taqwim maknanya dia kena balance dulu. Kalau tak balance dia akan sengit, jadi mati rosak rosaklah tu. Kemudian Allah Subhanahu Taala pun sebut seterusnya pada ni, cantik dah Allah Taala jadikan mereka tu cantik. Manusia tu ahsan taqwim, tapi summa radadnahu asfala safilin, tapi lepas tu kami campakkan dia ke tempat yang asfal safilin. Safilin tu dah bawah dah, asfal tu paling bawah lagi, makna paling teruk dah. Sehingga bila tengok-tengok lebih teruk daripada binatang. Dalam Quran sebutkan bal hum adall, kan, kal an'am. Dalam Quran kata manusia ni boleh jadi macam binatang. Bal hum adall, kata, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Sebab apa? Binatang tak pernah menganiaya binatang lain kot. Saja-saja suka-suka kan. Pergi tanduk orang ke benda, suka-suka. Tak, dia bergurau, ada lah kan dia tanduk sama dia. Kucing kita nampak macam dia bergaduh, anjing nampak macam duk sibuk gigit sama-sama dia. Rupanya dia bergurau. Tak ada anjing ni buat planning, buat gangster. Kita akan ni contoh. Tapi yang buat siapa? Manusia. Yang rasuah siapa? Anjing tak pernah rasuah. Anjing kat rumah saya tu banyak anjing. Jadi cerita pasal anjing tu. Jadi maknanya anjing ke jahat tu kan. Jahat lagi, minta maaf lah sebut babi tu kan. Kata babi tu jahat kan. Bukanlah jahat maknanya, babi tak jahat. Babi tu makhluk Allah kan. Kita tak dibenarkan makan babi, tapi dia tak jahat. Harimau jahat makan orang, memang makanan dia. Nak buat macam mana kan. Dah orang pergi kacau dia, saja-saja harimau tak ada ketang, tak ada, mari merayak masuk kampung kita, keluar daripada hutan Borneo mari sini nak makan kita kan. Jadi kerja dia kan, baik makan benda lain dia kata.
Buat apa dia susah? Jumpa orang dia lari, terpaksa baru dia serang. Tu orang buat kajian tentang harimau lah. Nak menunjukkan binatang tak sampai tahap macam manusia. Tapi yang buat rosak manusia lah manusia. Jadi manusia tu lebih jahat. Lagi boleh jadi jahat lebih daripada binatang. Siapa kata? Allah SWT kata. Kal an'am balhum adall. Sebab apa? Sebab bila tak ikut Islam lah jadi macam tu. Jadi maknanya sini, itulah dia kata summa radadnahu asfala safilin. Dia jadi lebih teruk, lebih bawah lagi. Sedangkan dia tu paling cantik, tapi dia boleh jadi lebih dahsyat lagi, paling bawah lagi. Kemudian seterusnya Allah SWT pun sebutlah illa, melainkan. Tak semua macam tu lah maknanya kan. Dalam Quran kita jumpa dia kata wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ni Allah Ta'ala kata dia ni diciptakan. Kita tengok cantik ayat Al-Quran ni, kalau Allah Ta'ala sebut cantik, dia akan sebut wa khalaqana, kami ciptakan insan. Tapi bila disebut manusia ni dhaif, lemah, dia akan sebut khuliqal insan dhaif. Manusia tu diciptakan, dia tak sebut nama Allah situ. Ada sifat lemah dia. Tapi dia bukan lemah, tapi maknanya dia ada sifat lemah itu. Ya, contohnya apa? Lupa manusia ni. Lupa. Tidak dinamakan insan melainkan kerana dia lupa. Sebab dalam bahasa Arab, insan tu daripada perkataan nasia. Nasia tu maknanya lupa. Nasi maknanya orang yang lupa. Jadi kita orang Melayu makan nasi, sebab tu kita lupa. Itu perkataan je. Orang Arab buat bergurau. Dia main ni kata semua orang makan lupa, tidak batal puasa kecuali orang Melayu. Sebab dia makan nasi, dia makan nasi, makan tu lupa memang mana tak batal. Contohlah tu orang Arab lah buat main kita. Jadi insan tu maknanya dia nasi. Bagus tapi sebenarnya lupa dah. Cuba kalau kita ingat semua benda, susah kita, pening. Semua benda ingat atas dunia ni. Banyak sangat kan. Jadi Allah SWT tu ada disebut, dia kata manusia ni lemah, manusia ni lupa, manusia ni jahul, banyak tak tahu benda, manusia macam ni, manusia ni ajul ni gopoh. Jadi macam-macam sifat manusia. Tapi bila Allah Ta'ala sebut sifat-sifat yang kita kata negatif lah, dia akan sebut guna khuliqa. Tapi bila sampai kat sini Allah Ta'ala sebut ahsan takun. Seterusnya sampailah kepada illa. Tak semua macam tu, tak semua akan jatuh. Apakah orang-orang yang selamat ni, orang yang tak menjatuh, insya-Allah kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga kita dapat sedikit manfaatlah daripada kuliah kita pada malam ni insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sama-sama tangguhkan kuliah maghrib kita pada malam ni dengan sama-sama baca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.